Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Adila binti Taufik dan rakan sekolah saya Nur Atira binti Muhammad Josli daripada kelas 6 F1A akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Keseimbangan Akal dan Wahyu dalam Membina Insan Sejahtera. Baiklah, seperti yang sedia maklum bahawa wahyu dan akal merupakan sebahagian daripada sumber ilmu dalam epistemologi Islam. Akal merupakan tonggak kepada kehidupan manusia yang mana ia menjadi tulang belakang kepada agama dan wahyu itu sebagai sendi yang utama. Al-Quran, wahyu Allah yang merangkumi pelbagai jenis ilmu pengetahuan seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf yang diperlukan dalam setiap permasalahan dan persoalan hidup manusia. Di sini akal merupakan satu bukti yang dengannya dapat mempengaruhi moral manusia, di mana dengan akal memainkan peranan penting untuk mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu dalam wahyu tersebut. Baiklah, bagi objektif pembentangan ini ialah kami dapat mengenal pasti peranan akal dan wahyu dalam kehidupan manusia, selain dapat menghubungkaitkan kepentingan wahyu Allah dengan penerimaan akal manusia, dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan para ahli kumpulan mengenai wahyu Allah dan akal manusia penting dalam kesejahteraan hidup insan. Tanpa membuang masa lagi, kita akan masuk kepada analisa dan perbincangan. Baiklah, pertama sekali kita melihat kepada definisi akal. Imam Al-Ghazali mentarifkan akal dari segi zahirnya dengan segala ilmu dan pengetahuan yang diperolehi oleh manusia melalui pengalaman-pengalaman yang lalu dan apa yang pernah dialami. Ini secara tidak langsung menurut Imam Ghazali bahawa akal mempunyai kemampuan untuk membantu manusia khususnya dalam membezakan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan bahawa kata akal membawa erti kepada alat berfikir yang terletak di otak manusia. Jelasnya di sini, akal merupakan satu daya fikiran atau proses fikiran yang lebih tinggi berkenaan pengetahuan, daya akal, budi dan kecerdasan fikiran. Terdapat banyak ungkapan dalam Al-Quran yang membawa maksud kepada konsep akal itu sendiri. Antaranya kata yaqilun yang membawa maksud mereka yang berakal, serta kata yatafakkarun bermaksud mereka yang berfikir. Di samping itu, pengertian akal menurut istilah yang lebih terperinci mengenai maksud daripada ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran ialah al-ghariratul mudrikah, al-ulumud daruriyah, al-ulumud nazariyah. Apa yang dimaksudkan dengan al-ghariratul mudrikah ialah ia merupakan naluri yang mampu dirasai, iaitu naluri yang dianugerahkan kepada setiap manusia yang memikirkan dan mengetahui sesuatu. Seterusnya, al-ulumud daruriyah merupakan ilmu yang diketahui oleh semua orang berakal seperti perkara-perkara wajib. Manakala al-ulum an-nazariyah bermaksud ilmu-ilmu teori. Tidak lupa juga definisi akal menurut ahli falsafah barat yang terkemuka iaitu Aristotle. Beliau berpendapat bahawa akal adalah satu bahagian dari jiwa yang mana ia berfungsi sebagai ejen untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Ini membawa maksud bahawa akal merupakan alat yang membolehkan jiwa seseorang itu berfikir dan menggambarkan sesuatu makna dengan lebih khusus. Baiklah, jika kita lihat kepada definisi wahyu, wahyu berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu wahaya yang bermaksud isyarat, ilham, bimbingan, panduan, nasihat atau petunjuk yang disampaikan kepada umat manusia. Wahyu dari segi syarak ialah suatu pemberitahuan, pengetahuan atau petunjuk yang diterima oleh seorang Nabi tentang berita-berita ghaib, syariah dan hukum tertentu secara cepat dan samar dengan meyakini bahawa apa yang diterimanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Wahyu terdiri daripada dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ialah kalamullah iaitu kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi mukjizat, diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan menjadi ibadat bagi membacanya. Al-Quran bermula dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Seterusnya As-Sunnah iaitu ialah segala yang datang daripada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah seperti mana sabda Rasulullah SAW merupakan sumber rujukan umat Islam yang utama. Selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan tergolongan daripada golongan orang yang sesat. Seterusnya, kepentingan keseimbangan akal dan wahyu dalam membentuk insan sejahtera. Seperti yang kita tahu, hubungan antara akal dan wahyu seharusnya dilihat lebih bersifat simbiosis, iaitu bersifat saling memerlukan antara satu sama lain, dari bersifat bertentangan. Ini kerana Al-Quran diturunkan kepada manusia yang mempunyai akal, dan akal manusialah yang menganggap, memahami dan meneliti segala isi kandungannya. Pandangan yang meletakkan bahawa wahyu lebih tinggi dari akal adalah benar, dan terbukti bahawa akal tidak mampu untuk menjangkau beberapa hakikat yang diketahui melalui jalan wahyu, seperti hakikat zat, ketuhanan, perkara-perkara gaib dan beberapa perkara yang berkaitan dengan dasar akhlak dan perundangan Islam. Walau begitu, akal juga adalah sangat penting dalam memahami dan menjustifikasikan kebenaran perkara-perkara gaib tadi. Oleh sebab itu, Imam Fakhri al-Din al-Razi ketika membicarakan persoalan dalil akli dan nakli, meletakkan 10 syarat akliyah untuk menerima sesuatu khabar wahyu sebagai satu yang membawa keyakinan. Dari segi penerimaan hadis, sebagai sumber hukum Islam pula, Ibnu Al-Jauzi, seperti mana yang dipetik oleh Jalal al-Din al-Suyuti dalam kitabnya, menjadikan penerimaan akal sebagai salah satu syarat penerimaan hadis dengan menegaskan bahawa sekiranya kamu menjumpai satu hadis yang bertentangan dengan akal ataupun bertentangan dengan sesuatu yang disepakati perkabarannya atau bertentangan dengan prinsip yang telah diterima, maka ketahuilah bahawa hadis itu adalah palsu. Pentingnya keseimbangan akal dan wahyu dalam membentuk insan sejahtera ini dapat mencegah umat manusia daripada terpesong dalam memahami zat Allah. Kedua, memahami dan mengamalkan perintah Allah dan Rasul dengan istiqamah. Ketiga, umat Islam bergerak ke arah kemajuan di masa tahun ke tahun. Keempat, menjalani kehidupan harian dengan keimanan yang kukuh, jauh dari pengaruh barat yang ada pada zaman kini. Okey, di dalam kehidupan kita, terdapatnya contoh-contoh yang menggunakan akal dan wahyu dalam kehidupan semasa kita. Antaranya ialah 1. Larangan dalam pemakaian. Rasulullah telah melaknat orang lelaki yang meniru-niru wanita dan wanita yang meniru lelaki, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah melaknat lelaki-lelaki yang meniru-niru perempuan dan wanita-wanita yang meniru-niru lelaki. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seterusnya, larangan melakukan perkara yang haram seperti maksiat, berzina, berjudi dan sebagainya. Firman Allah SAW berbunyi, "Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Seterusnya, contoh yang ketiga yang saya dapat utarakan iaitu larangan mendahaka kepada ibu bapa.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasaina al-insana bawalidayhi ihsana. Sadaqallahul azim. Tafsirnya berbunyi, dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Dalam akhir kepada analisa dan perbincangan pembentangan kali ini, saya akan mengupas mengenai kesan tiadanya keseimbangan akal dan wahyu dalam kehidupan. Umumnya, memelihara akal merupakan salah satu daripada maqasid syariah, iaitu hifzu al-aqlu. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya memelihara akal. Namun, kepentingan memelihara akal ini tidak akan berjaya sekiranya tiada keseimbangan dengan wahyu. Pertama sekali, kesan tiadanya keseimbangan akal dan wahyu dalam kehidupan ialah masalah akidah pastinya akan berleluasa dalam kalangan umat Islam. Sebagai contoh, apabila seseorang itu hanya memahami Al-Quran mengikut logik akalnya sahaja, tanpa merujuk kepada ilmu tafsir yang betul. Sebab kita tahu bahawa bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu sangat tinggi. Apabila seseorang itu hanya membaca Al-Quran dan memahami maksudnya begitu saja, pasti akan salah tafsir tanpa merujuk kepada sumber yang betul, tanpa ilmu yang betul. Yang kedua, masalah sosial semakin berleluasa di kalangan umat Islam. Ini berikutan apabila akal yang disandarkan tanpa wahyu lantas terus mendorong perilaku manusia ke arah peredaran zaman tanpa mengambil larangan dan perintah agama sebagai panduan. Seperti contoh golongan LGBTQ lah zaman sekarang yang sangat bertentangan dengan manusia punya fitrah lah. Yang terakhir, umat Islam semakin mundur dengan hanya meningkatkan kebergantungan kepada negara barat khususnya. Jelas sejak dari zaman dahulu lagi, apabila barat secara langsung mengambil kesempatan dengan mengatakan ilmu-ilmu yang ada pada masa kini seperti ilmu sains perubatan, khususnya berasal daripada mereka, berasal daripada kajian mereka. Malahan sebaliknya, kita tahu bahawa ilmu sains perubatan berasal daripada kajian tamadun Islam zaman dahulu lagi. Di samping ideologi sekular barat yang sangat laju menular dalam dunia Islam apabila kemajuan media elektronik dipelopori oleh mereka. Di antara kesimpulan yang dapat saya buat ialah wahyu merupakan sumber asas panduan umat Islam menuju kehidupan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Kedua, wujudnya akan dapat membantu menguatkan lagi kefahaman umat Islam mengenai wahyu Allah iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, antara wahyu dan akal tidak boleh ada pertentangan. Keempat, kebijaksanaan yang tinggi tetapi bertentangan dengan ajaran wahyu ianya tetap dianggap salah dan wajib diperbetulkan. Sekian pembentangan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.